Assalamualaikum, selamat pagi saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Seperti biasa, setiap pagi kalau saya tidak sibuk dan tidak ada dalam perjalanan, saya akan membuat live di page Astora Jabat untuk membincang pelbagai isu. Dan pada hari ini saya akan membincang tentang isu Palestin, perkembangan terbaru di Palestin, perang antara Israel dengan Hamas telah sampai ke satu tahap yang sekarang boleh dikatakan permulaan perang baru, perang bandar seperti yang saya telah melaporkan sebelum ini, ya. Tetapi ada satu perkara yang lebih penting dalam perang kali ini, yaitu pendirian Saudi telah berubah dengan banyak, dan saya berharap perubahan ini akan mengarah kepada Saudi untuk memain peranan yang lebih penting dalam Asia Barat dan dunia Islam, kerana Saudi merupakan negara yang besar, negara yang dianggap boleh memimpin dunia Islam, boleh memimpin negara Arab, sebab negara Arab sendiri sekarang ini tidak ada pemimpin, tidak ada negara yang boleh menjadi pemimpin, tidak ada pemimpin yang boleh memimpin negara Arab. Kalau dulu ada Jamal Abdel Nasser, Presiden Jamal Abdel Nasser, dan selepas Presiden Jamal Abdel Nasser tidak ada lagi pemimpin yang ada leadership, yang ada kepimpinan untuk memimpin negara Arab, tidak ada. Dan sekarang ini walaupun belum ada orang yang seperti Jamal Abdel Nasser, tapi Arab Saudi boleh memain peranan itu kerana kedudukannya dalam negara Arab sebagai negara yang berpotensi, negara yang mempunyai kekuatan bagus, kekuatan terbaik juga di Asia Barat. Dari segi ketenteraan, kalau dulu ketenteraan Arab Saudi tidaklah begitu diambil kira, tapi sekarang ini tidak begitu lagi. Saudi menduduki tempat kedua dari segi angkatan udara sekarang ini. Mesir nomor 1, Saudi nomor 2, dan Israel nomor 3. Israel bukanlah begitu kuat sangat tentera udara, pemilikan senjata. Sekarang Saudi adalah lebih banyak daripada Israel dan duduk di tempat kedua selepas Mesir, ya. Jadi dengan itu, dari segi ini kita dapat lihat bahawa Saudi sekarang sudah berada di tahap ke depan, ya. Sudah tentu dari segi ekonomi pun bagus, dan yang lebih penting lagi adalah wawasan kerajaan Saudi itu sendiri sudah dianggap berbeza kerana ada seorang muda, yaitu Muhammad bin Salman, yang hanya kini putra mahkota, tapi beliaulah merupakan seorang pemerintah yang sebenar di Saudi sekarang, bukan bapaknya Salman bin Abdul Aziz, tapi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz yang menjadi pemerintah yang sebenar di Arab Saudi pada waktu ini, ya. Dan itu di satu pihak lain pula, Saudi dengan kedudukan yang ada tempat-tempat yang Baitullah, tempat Masjid Nabawi, serta dengan tempatnya datangnya Islam, maka Arab Saudi juga boleh menjadi pemimpin utama kepada negara Islam, kepada umat Islam. Hanya perlu ada pengubahsuaian dan penambahbaikan pada Saudi dan pemimpinnya itu sendiri. Nanti kita bincang isu ini sebelah sini. Tapi sekarang kita pergi ke Hamas dan Israel dulu macam mana. Sekarang sudah dalam akhbar Yahudi sendiri, ya, sudah mana yang meninggal dunia, yang mati, ya, tentera Hamas yang mati sekarang ini sudah 5 orang semalam. Semalam 5 orang. Hari ini belum lagi, karena waktu di sana waktu malam belum tahu lagi
berapa yang mati, tapi semalam 5 orang. 4-nya terperangkap terjebak dengan bom di terowong, menyebabkan 4 orang mati, tentera Israel, dan semuanya 5 orang lah. Jadi sekarang naik tentera Israel dalam masa 15 hari. Sekarang ini sudah masuk 15 hari Israel menyerang darat, dan melalui darat, bukan udara. Udara sudah tentu seperti biasalah. Sekarang sudah masuk hari ke-36 dan hari ke-15 serangan darat. Jadi mati bertambah menjadi 40 orang tentera. 40 orang tentera dalam masa 15 hari serangan darat. Okey. Dan pihak Palestin, walaupun tak ada angka, tapi pihak Israel, akhbar Israel, Jerusalem Post, Haaretz dan The Time of Israel melaporkan bahawa kematian pihak Palestin juga ramai, termasuk pemimpin-pemimpinnya, tanpa menyebut nama pemimpin dan tanpa mengeluarkan gambar pemimpin-pemimpin yang meninggal itu. Ya, tapi hanya begitu saja. Tapi angka kematian daripada pihak Palestin, maksudnya Hamas, tidak ada. Yang ada hanya angka di kalangan orang Palestin, orang awam, budak-budak dan wanita, orang tua dan lain-lain yang banyak, iaitu sekarang telah sampai ke angka lebih 11,000 orang, ya, dalam masa 36 hari, 11,000 orang. Sebab serangan udara dilakukan oleh Israel begitu banyak sekali setiap hari. Sekarang pun sejak 2 hari 3 hari lepas, Israel berusaha untuk nak mengepung, bukan berusaha, tapi sudah mengepung pun hospital di Gaza, ya. Termasuklah hospital Ashifa, hospital Indonesia, dan Rantisi dan lain-lain lagi. Ya, itu yang sedang dilakukan sekarang ini. Jadi dalam masa 36 hari perang daripada 7 Oktober sampai sekarang ini, dan 15 hari serangan darat, jumlah kematian itu juga banyak dari segi Israel sendiri. Dulu Israel, pihak tentera Israel, pihak kerajaan Israel sendiri menunjukkan angka 1.400 orang yang mati, termasuklah orang awam, tentera dan lain-lain lagi. Tapi sekarang ini angka itu diubah kepada 1.200. Ya, 1.200 katanya angka yang tepat. Orang Israel, warga Israel yang meninggal dunia termasuk tentera hanyalah 1.200 sahaja, dan termasuk juga kira-kira 350 orang lebih di kalangan tentera. Jadi jumlah itu walaupun dah berubah, tapi masih banyak lagi, ya. Ini yang sekarang 360, dia hitung 160 lah. Kalau dulu 351 sahaja tentera yang mati, sekarang ini katanya including over 360 soldiers. 360 soldiers, lebih daripada 360 orang, kerana tambah semalam 5 orang. Jadi ini juga menjadi kebimbangan kepada Israel. Sedangkan tawanan tinggal sekarang ini 239. 239 seorang dibebaskan dan seorang diselamatkan. Jadi gitu. Jadi tinggal 339. Bagaimanapun 2 orang yang kata akan dibebaskan. Pihak Jihad Islami akan membebaskan satu wanita tua dan seorang budak wanita tua umur 77, dan anak-anak Israel Yahudi itu umur 12, masih tidak menjadi kenyataan. Dan hari ini merupakan hari keempat
pelaksanaan sebenarnya kalau ikut apa yang dicapai, apa yang panggil henti sementara secara taktikal tu, sekarang ini masuk hari keempat, sepatutnya habis hari ini kerana 3 hari saja, 4 jam satu hari, ya 4 jam satu hari, dan semalam sudah cukup 3 hari. Hari inilah masuk hari keempat. Hari keempat sepatutnya tidak ada, tetapi saya tak pastilah, nanti lihat macam mana ya. Apakah akan diteruskan, nanti tengok waktu malam nanti atau petang nanti kita akan lihat macam mana, apakah diteruskan atau tidak. Tapi secara praktikalnya perang berlaku dan Hamas juga tidak bercakap akan berhenti. Kalau perang berlaku, pihak tentera Israel pun mana terus menyerang Gaza tanpa berhenti. Bagi saya sendiri itulah tidak ada, sebut saja, disebut begitu saja dalam media sebagai mana ada pause, tactical pause atau berhenti perang secara taktikal, tapi hakikat atau realitinya tidak berlaku. Dan satu lagi pula, pihak Israel juga dalam pelbagai akhbar, Jerusalem Post, Haaretz dan The Time of Israel pula menyebut bahawa pihak tentera, pihak Hamas sekarang ini telah hilang kawalan di kawasan utara. Ini yang pihak ini saya baca sekarang ini tidak membawa maklumat daripada pihak Arab, tapi saya membawa pandangan daripada Israel supaya anda semua boleh melihat bahawa Israel sendiri sudah melihat bahawa ia merupakan kerugian besar kepada mereka. Saya kurang memberi perhatian kepada akhbar-akhbar Arab, sebab akhbar Arab sudah tentu akan bercakap dengan cara mereka dan Israel dengan cara mereka. Dengan itu saya cari fakta di kalangan dalam akhbar-akhbar, dalam media-media Israel, media Yahudi. Jadi Yahudi pun memanglah ini propaganda, seperti orang Arab juga. Ini propaganda, ini perang psikologi. Tapi dalam perang psikologi ini pun sama ada pihak Arab dan pihak Yahudi pasti ada fakta. Dan dalam perbincangan ringkas pada ini, laporan ringkas seperti ini, saya menyebut fakta di pihak Israel. Kematian, ya saya baca daripada pihak Israel, kematian pihak Yahudi tidak disebut pun dalam akhbar-akhbar Arab. Jarang sekali akhbar macam itu secara on the spot, yang secara real time yang disebutkan, yang dikeluarkan di sini. Saya banyak baca dalam Time of Israel, Haaretz dan Jerusalem Post. Tapi akhbar Arab, media Arab tidak. Media Arab kita baca setiap hari, kecuali melalui Al Jazeera, melalui Hadas, melalui Hurrah, yani TV ya. Dan Al Arabiya itu adalah laporan real time ya, laporan on the spot. Tapi berita, dari segi berita yang bentuk tulisan ini tak ada yang berlaku kan, kemudian terus lapor, tak ada dalam akhbar Arab. Sebaliknya yang ada adalah di pihak Yahudi. Dengan itu kita boleh lihat setiap hari, sejam dari setiap jam ada perubahan berita, walaupun dikutip situ sini, tapi begitulah. Boleh kita melihat dalam keadaan Yahudi propaganda apa semua ini, main perang psikologi dari segi media, tapi di situ kita boleh lihat. Ini dia sebut terus di sini, 5 soldiers killed, 5 soldiers killed. Dia sebut. Jadi ini baru sekejap tadi saja. Okey. Saya rasa cukuplah ya. Berita tentang berita peperangan, dan kita pergi kepada berita untuk nak menyelesaikan peperangan. Dan saya telah baca itu Bayan al-Khitami lil Mu'tamar al-Arabi al-Islami, iaitu kenyataan di akhir akhbar, mana persidangan Arab Islam yang merupakan dua kumpulan, iaitu daripada persidangan atau Mu'tamar al-Arabi ya, atau Liga Arab, Qimah al-Arabiyah, dan satu lagi pula Majlis
Munazzamah Ta'awun Al-Islami ataupun OIC. Jadi dua itu saya tengok merupakan mana positif lah daripada apa yang di mana kenyataan tu komunike dia lah. Di mana kan tengok pihak negara Arab, negara Islam setuju semua dan mengutuk Arab Saudi, mengutuk Palestin, mengutuk Yahudi dengan sehebat-hebatnya dan menuntut dihentikan perang dan menyokong Palestin, menyokong Hamas, tidak sebut nama Hamas di sini, tapi menyebut bahawa perjuangan Palestin. Dan ada satu ungkapan yang paling menarik untuk diperhatikan bahawa mereka menuntut supaya mengiktiraf Munazzamah Tahrir Al-Falastiniyah, iaitu PLO, yang hilang dah lama, tak jumpa, tak nampak kan. Sekarang ini kembali semualah angkat supaya PLO inilah Munazzamah Tahrir Al-Falastiniyah yang menjadi wakil yang sah kepada Palestin, dan semua pertubuhan Palestin yang ada termasuk Hamas, Jihad Islami, Fatah, Barisan Popular Palestin ataupun Barisan Jabhat Sya'biyah dan macam-macam pertubuhan lain pasti berada di bawah PLO. Ini satu perkara yang bagus, karena kembali kepada penyatuan pertubuhan-pertubuhan. Dan sekarang ini memang ada masalah daripada pertubuhan-pertubuhan tertentu seperti Hamas sendiri memang tak nak duduk di bawah PLO tu. Tapi ini pasti kerana merupakan konsensus, merupakan persetujuan semua negara Arab, negara Islam yang mengiktirafkan PLO merupakan wakil Palestin yang sah, wakil rakyat Palestin dan negara Palestin masa depan. Jadi ini bagus. Dan satu lagi saya lihat yang saya setuju benar-benar, Saudi sekarang ini memainkan peranan penting. Nampaknya akan ada perubahan. Mungkin ini dianggap sebagai satu perubahan pada pendirian Arab Saudi sendiri, yang dulu hanya membiarkan Iran saja memain peranan dalam isu Palestin, dalam isu Hamas dengan Israel sekarang ini, membiarkan Turki saja yang main peranan itu melalui persidangan, perjumpaan, cakap dalam persidangan secara gempur, itu saja. Tapi sekarang ini nampak lihatnya perkara itu mula dimain oleh Saudi sendiri, khususnya putra mahkota yang merupakan orang muda. Nampaknya beliau nampak baginda bersemangat dan terus memperjuangkan Palestin, membela rakyat Palestin, serta juga menyokong Palestin untuk nak mendirikan negara sendiri dan mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Ini adalah merupakan satu pendirian yang cukup baik yang saya lihat pada waktu ini. Dengan itu kita lihat sekarang bukan sahaja sidang Arab Islam yang menggabungkan dua pertubuhan, iaitu Liga Arab dan OIC, tapi sebelum ini, yang ini semalam, sebelum itu Saudi juga telah membuat satu persidangan dengan negara-negara Afrika, dengan For Africa, itu sebelum sehari saja. Dan satu lagi yang akan dilaksanakan mengikut komunike dalam itu nih di akhir persidangan ini, katanya semua negara bersetuju untuk diadakan sidang damai dunia, di mana diangkapkan benda ini kepada dunia untuk diadakan sidang
perdamaian dunia untuk membincangkan isu Palestin dan Israel. Dan ini saya rasa adalah merupakan terbaik. Terbaik. Tak boleh negara-negara Arab, negara-negara Islam duduk diam sahaja atau hanya kutuk-kutuk diam-diam, kutuk di rumah, tapi dalam peringkat antarabangsa senyap begitu saja, tidak ada, nampak kuat. Nampak sangat lemah negara Islam dan negara Arab kan. Tapi dengan langkah ini saya fikir adalah cukup bagus. Dan juga sudah ada dalam persidangan ini sudah ada apa yang mana penyediaan dana untuk bantu Palestin. Mereka tak panggil tabung, panggil jaringan tak ingat, aman gitulah, bertujuan untuk nak membantu Palestin. Dan saya anggap ini sebagai langkah ke depan Saudi setelah beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu kita lihat bahawa Saudi mempunyai pendirian yang sangat dingin terhadap perjuangan Palestin, dan ada orang media, wartawan, penulis, cerdik pandai yang mengeluarkan kata-kata yang nampaknya mengutuk Hamas sebagai pertubuhan yang mendapat pertolongan daripada Syiah. Hamas merupakan golongan bid'ah, golongan Rawafid, golongan Khawarij dan macam-macam kan. Ada pandangan-pandangan itu keluar daripada orang Saudi sehari dua hari lalu, seminggu dua minggu lalu, dan ada ulama yang mengatakan Hamas itu adalah syaitan, Hamas itu adalah jahat, mana syar bi'ainai, mana syar bi'ainai, mana jahat, begitu, bukan kata perbuatannya jahat tapi dirinya juga jahat. Ini adalah dikeluarkan oleh orang tertentu, termasuk orang agama, termasuk ulama Saudi. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman sekarang ini berbeza, dan saya yakin tak lama lagi ulama-ulama itu pun akan senyap ataupun akan membuat kenyataan menyokong walil amr, iaitu pemerintah yang sekarang ini telah membawa satu perubahan pendirian Arab Saudi pada waktu ini. Dan para wartawan pun yang banyaknya merupakan wartawan bukan bebas, wartawan cari makan kan, pun akan berpaling menolong Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman Abdul Aziz. Dan ini yang saya ramal begitu. Ramal akan ada perubahan kerana Saudi Arabia boleh main peranan yang begitu baik, yang begitu bagus dalam isu ini. Kerana sekarang ini seperti saya kata dalam mukadimah, negara Arab kekosongan. Tidak ada negara yang boleh bertindak sebagai pemimpin negara Arab. Tidak ada pemimpin yang boleh bertindak sebagai pemimpin. Tak ada sekarang ini di negara Arab. Ya, ada dulu zaman Abdul Nasir, kemudian Sadat ada sikit-sikit, Mubarak tak ada, Sisi tak ada. Yang dulu Ikhwan Muslimin pun tak dapat nak sampai ke peringkat menjadi pemimpin Arab. Dan kita lihat dulu kan ada Saddam Hussein dan cuba-cuba nak jadi Jamal Abdul Nasir, dan ada seorang lagi iaitu Muammar Gaddafi juga cuba nak menjadi Saddam Hussein, tapi cuba nak jadi Jamal Abdul Nasir, tapi mereka ini tidak berjaya kerana mereka sendiri bukanlah ada ketokohan, ada kepimpinan, ada leadership, ada za'amah seperti dengan Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir walaupun kalah dalam perang, dalam apa, tapi berjaya meniup semangat orang Arab, semangat penyatuan Arab. Ya, pada waktu itu semua pimpinan Arab patuh atau tunduk kepadanya. Ya,
itu yang berlaku. Tapi Saudi pada waktu itu ada seorang pemimpin yang tak setanding dengan Jamal Abdel Nasser, tetapi mempunyai peranan yang hebat, peranan yang baik di Saudi Arabia dan pernah membuat sejarah dalam menyekatkan minyak petrol ke negara dunia, iaitu Faisal, bapa saudara Muhammad bin Salman. Saya rasa kalau boleh Muhammad bin Salman ini mengambil jasa bapa saudaranya, sudah cukup. Boleh mengembalikan Saudi ke taraf dunia, bukan saja jadi pemimpin lokal, pemimpin tempatan saja. Dan bagi saya sekarang ini pembangunan di Saudi adalah cukup baik. Yang tak baik saja tentang perkara-perkara tertentu seperti hiburan 5 bulan, 6 bulan yang dilakukan ini mungkin tidak perlu sampai begitu, terlalu melampau. Perbuatan itu melampau. Tapi dalam pembangunan cukup bagus. Saya tak minta supaya ada demokrasi, supaya ada freedom, kebebasan sepenuhnya. Tapi dengan cara yang dibuat oleh Saudi Arabia kini, dengan pembangunan di dalam, memberi peranan kepada orang-orang tertentu di dalam untuk melakukan sesuatu, lebih bagus daripada masa lalu. Dan ada banyak projek mega yang akan diadakan oleh Saudi Muhammad bin Salman, seperti Bandar Neom yang merupakan bandar besar di tengah padang pasir yang sedang diusahakan sekarang ini, kerana Saudi mau menjadi macam Dubai, mau menjadi macam Eropah pada 2030. Jadi ini adalah sikap pembaharuan yang terpuji, kecuali dari politik. Dari politik luar negara tidak ada. Dan Saudi kalau hanya setakat membangun dari dalam, tidak ada peranan di luar negara, seperti Iran. Iran ada masalah dalaman cukup besar, cukup banyak sekali, kerana kerajaannya tidak dapat nak mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, kerana kerajaan wilayatul faqih sebenarnya tidak sesuai pada zaman ini. Namun ia boleh kekal, boleh survive sebab terlibat dalam polisi luar negara yang membolehkan masyarakat kata, oh ini yang negara kita lakukan. Saudi bisa menjadi begitu juga. Soal dalaman, soal tentangan di dalam, termasuk daripada ahli keluarga Diraja Saudi sendiri, akan menjadi lebih lemah daripada sekarang sekiranya Saudi memain peranan di luar negara seperti Iran, seperti Turki. Turki banyak memain peranan di luar negara juga. Saya rasa Saudi boleh main peranan itu, dan saya memang berharap dan berdoa supaya dapat bergerak ke arah itu. Ini ramalan awal saya, saya belum tahu, tapi begitu, karena kita melihat apa yang dilakukan sekarang ini oleh Muhammad bin Salman, nampaknya ke arah ke depan menuju ke sasaran untuk main peranan di antara bangsa. Dan salah satu peranan yang boleh main adalah perang Hamas Israel ini, saudara-saudari semua. Okey, cukup sekat ini saja untuk sekarang, pun setengah jam dah. Okey, daripada Assalamualaikum Tuan, terima kasih perkongsian. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekat ini saja untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi esok. Terima kasih kepada penonton. Sekian, wassalam.